Ada 3 klaim yang Israel kata tanah dan negara itu milik mereka dan mereka punya promised land. First, British bagi. Second, Palestin tak pernah wujud. Third, ini promised land sejak Nabi Musa. Kita tengok satu-satu. Adakah Palestin negara yang 100% Muslim? Tidak sama sekali. Dah lama dah pun rakyat Palestin hidup dengan 3 agama berbeza. Yahudi, Kristian dan Muslim hidup bersama di dalam satu negara. First, British bagi dekat Israel. Betul ke? Kita trace balik 1917. Dari Unispol History, Palestin adalah salah satu Empire Uthmaniyah yang diletakkan di bawah UK administration daripada League of Nations pada tahun 1922. League of Nations adalah intergovernment organisation pertama dunia. Hari ini dah jadi United Nations. Kenapa Palestin jadi UK admin? Sebab negara berhutang? Tidak. Sebab Britain serang Palestin pada 1917, Perang Dunia Pertama. Tahun yang sama Palestin diserang British terus keluarkan Balfour Declaration. Declaration ini sekeping je. Isi dia adalah British memberi Lord Rothschild tanah Palestin sebagai national home kepada Yahudi. Jadi, apakah hak British untuk bagi negara Palestin kepada pihak lain? Dia sendiri pun adalah penjajah. Walaupun Palestin tak ikut standard barat sebagai sebuah negara pada masa itu, Palestin masih lagi sebuah teritori dengan rakyat dan bangsa. Bukan tanah kosong. British sendiri dah buat jenayah dengan conquering negara Palestin. Lepas tu dengan sombongnya memberi Palestin kepada pihak lain. Dalam Balfour Declaration yang sekeping tu, bagi negara orang pakai kertas keping je. Hujung sekali, Knowledge of Zionist Federation. Ini sebenarnya Zionist plan to occupy Palestin sejak daripada 1896. Satu lagi fact, bendera Israel hari ini yang biru putih tu sebenarnya adalah bendera Zionist movement yang diguna pakai sebagai negara Israel hari ini, walaupun negara Israel tak pernah wujud. Klaim ketiga nanti kita nak tengok yang Zionis langsung tak ikut ajaran Yahudi sendiri dan 100% entiti teroris sebenar. Hold kejap, kita nak tengok klaim kedua. Palestin tak pernah wujud. Golda Meir, Israel Prime Minister 1969, ada menteri walaupun tak wujud. Quote, Palestinian tak pernah wujud. Barbara McKin, parlementer, kritik yang inform. Dari definisi kerajaan barat, Palestin tak wujud sama dengan banyak lagi negara asli yang lain. Maksudnya, kawasan yang tak ikut law sama dengan negara barat, negara tu tak wujud. Mestilah cakap tak wujud. Bolehlah ada alasan untuk occupy Palestin macam nyawa orang Palestin tak penting. Kebenarannya adalah ini cuma salah satu sebab banyak lagi benda tak cerdik yang Zionis buat. Masa awal topik tadi, League of Nations dah bagi mandate for Palestine pada 29 September 1923. Bukan mandate for Israel, tapi mandate for Palestin. J. Rapkin, penulis peta abad ke-19, charter map pada tahun 1851 dengan tajuk Modern Palestine. Ini antara bukti Palestin sebagai teritori yang dah wujud sejak abad ke-19. Nama Palestin tu bermakna klaim yang Palestin tak wujud adalah penipuan paling nyata daripada Zionis. Klaim ketiga, ini adalah promised land sejak zaman Nabi Musa. Zionis adalah pergerakan moden yang bermula daripada Theodor Herzl dengan pamphlet Der Judenstaat pada tahun 1896. Der Judenstaat adalah bahasa Jerman yang bermaksud State of Jews. Perkataan Zionism ini pula datang daripada Nathan Birnbaum dari Vienna, Austria. Der Judenstaat ni modern Zionis consider sebagai tulisan paling penting untuk Zionis ikut. Der Judenstaat mengandungi propaganda untuk Yahudi memiliki tanah sendiri dari apa yang janjikan pada zaman Nabi Musa dan quote Maccabees will rise again. Maccabees merujuk kepada Jewish rebel warrior bermakna untuk memiliki tanah dengan cara kekerasan. Berkemungkinan ini antara sebab Hitler cuba membunuh semua Yahudi pada zaman Hitler kerana Der Judenstaat ada unsur rampasan tanah dengan cara kekerasan. Berbalik pada kisah Nabi Musa, even dua cabang kemungkinan pun tak akan bagi jawapan untuk Israel memiliki Palestin. Semasa dibawa ke kejaman Fir'aun, Nabi Musa dengan perutusan Allah berjaya membawa keluar semua Bani Israel untuk semua lari daripada Fir'aun. Macam kisah Nabi Musa yang biasa kita dengar dan Al-Quran Al-Baqarah ayat 50, sampailah Nabi Musa dan Bani Israel di tepi Laut Merah dan dengan mukjizat Nabi daripada Allah terbelah laut dan Nabi bersama Bani Israel melintas laut dengan mukjizat terbentang luas di depan mata. Kemudian Al-Baqarah ayat 51, Nabi Musa keluar 40 hari untuk menerima petunjuk iaitu Taurat. Dan bila Nabi Musa balik, Nabi Musa tengok Bani Israel dah
buat patung anak lembu sebagai berhala untuk disembah. Sedangkan baru beberapa hari lepas Bani Israel tengok mujizat yang datang daripada Allah. Sebab tu dari Taurat buku ketiga Leviticus 26:33 ban Bani Israel untuk ada tanah dan negara sendiri. Allah hancurkan terus Promised Land kerana kemurkaan Allah. Zionis duk sembang Promised Land daripada ajaran Jus, tapi Taurat dia orang sendiri pun melarang penganut dia untuk memiliki tanah. Jadi Zionis ni betul ke Ju? Tu cabang satu. Cabang kedua, Promised Land sebab Bani Israel adalah manusia pertama di tanah tu. Nabi Musa membawa Bani Israel ke tanah Kanaan, iaitu kawasan yang memang dah ada pun orang hidup dekat situ. Kalau Taurat sendiri tak benarkan Yahudi memiliki tanah, jadi siapa yang serang Palestin hari ni sebenarnya? Zionis. Apa yang jadi hari ni tak pernah Israel versus Palestin, tapi Zionis versus Palestin.